diucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak penganjur yang mampu mengikut SOP mengadakan kuliah kerana kita sangat cinta dengan rumah Allah dan cinta dengan ilmu Allah setelah kita diberi kesempatan untuk berada di rumah begitu lama, betul? Apa yang perubahan yang kita nak angkat ketika ini? Maknanya kita kata setelah diuji, tak pernah dalam hidup kita berkurang, betul? Tak pernah diuji begini rupa, dan negara kita di antara negara di Asia yang sangat tip-top lah kita kata dalam mengurus apa kita kata wabak ini, walaupun jiran kita di Indonesia masih lagi berkelut dengan perintah berkurung dan kematian meningkat melonjak-lonjak. Okey, walaupun kita kata namun begitu, ini membuktikan kepada kita bahawa Allah sangat cinta dengan kita. Allah memberikan kita kekuatan untuk terus melalui perjuangan ini. Sebab itu kalau tajuk bagi tadi kita katakan apa buah yang nak dipetik daripada peristiwa dan ujian ini. Sebab ujian ini tidak pernah ada sebelumnya pada kita. Walaupun ada di tempat-tempat lain. Kalau Umi dulu pernah rasa perintah berkurung 13 Mei. Itu pun seminggu aja, itu pun setengah mati juga, tak boleh keluar. Okay, macam rasa dalam zoo begitu. Tapi kita sudah diberikan Allah kesabaran. Betul? Dah sabar belum? Muka orang sabar tak ni? Okay. Sabar untuk melalui kehidupan ini kerana setiap adanya malam hujungnya apa? Siang. Setiap adanya hujan hujungnya apa? Panas. Bukan setiap hujungnya banjir. Betul? Maknanya kita kata Allah sudah memberikan peta-peta hidupnya. Sebab itu kita kata bila bercakap tentang ujian, kamu tak layak jadi orang beriman jika kamu menolak menolak ujian. Maka ujian merupakan sebahagian daripada tali-tali yang Allah pasang untuk kita. Untuk Allah tarik kita berjumpa dengan Allah, untuk Allah tarik kita dekat dengan Allah, untuk Allah tarik kita, untuk kita merasakan bahawa aku sedang dibantu oleh Allah untuk merasa lebih dekat, untuk berbakti, berbuat lebih dekat, ataupun kita kata beramal lebih dekat. Ini hasil pertama yang kita nak angkat. Sebab itu persoalannya ialah, adakah dengan setelah berkurung 3 bulan, 4 bulan ini, iman kita bertambah tebal atau bertambah nipis? Ini persoalan. Syukur Alhamdulillah ada yang ngaku tebal, dia tak tahu pakai ukur apa, wallahualam. Okay? Ini kekuatan. Yang kita nak bahawa kita kata selepas ujian ini kita rasa lega lepas, ataupun kita rasa lega syukur. Okay? Katalah hari ini hari pertama, Umi pun tak tahu Umi jadi penceramah pertamanya. Jadi kita katakan, ingat bila kuliah boleh buka lah kot, kita dah duduk jarak-jarak, takut lemah. Okay? Bukan sebab kita dah selamat, sebab dah ikut jarak dah, SOP dah. Okay? Nanti nak balik kan buka lah, sebab kita tak ada bergerak. Bila tak ada bergerak, tak adalah yang floating on the air. Betul? Yang masuk semua sehat-sehat, tak? Sebab ada orang asma, dia tak boleh lama. Kalau dia sihat tak apa. Okay? Sebab kita tidak bergerak-bergerak. Jadi kita minta dengan Allah yang datang ni semua sihat, betul? Siapa bagi sihat? Siapa yang hilangkan sihat? Siapa yang sembuhkan? Allah. Siapa bagi kuman? Siapa bagi virus? Siapa yang matikan virus? Okey, di Shah Alam. Okey. Tak apa sayang. Kalau di tempat Umi di Shah Alam sedang sibuk sekarang ni Aedes, demam denggi. Ya Rabbi, sana sini. Sehingga berpasukan-pasukan turun menyembuh segala semak, segala longkang. Ini pun mungkin boleh juga merebak di Selangor. Sebab Aedes antara yang terbesarnya di Selangor juga lagi. Kalau dulu kita COVID, kata pun di Selangor yang paling tinggi. Jadi kita duduk tempat yang paling tinggi-tinggi belaka. Maka ini bermakna kita dengan Allah harus lebih tinggi daripada negeri-negeri lain ataupun di tempat-tempat lain. Betul? Sebab itu sekali lagi kemarin sempat berbual dengan orang yang menyembuh tu. Saya kata apa?
Kamu tugas awak ni sekarang ni sampai bergerup-gerup turun ni kenapa? Kita nak hapus semua nyamuk Aedes. Okey. Nak hapus semua nyamuk, siapa buat nyamuk ni kata? Okey. Yang buat nyamuk siapa? Yang hantar nyamuk siapa? Okey, dia senyum je tak boleh nak jawab. Dia kata yang hantar Allah, yang nak matikan pun Allah. Jadi hati-hati masa anda menyembuh. Minta dengan Allah, anda tak boleh matikan. Sebab yang ciptanya apa? Allah. Orang Palestin tu mati 10, yang lahir 20, 30. Kembar 3, kembar 4, kembar 5. Okey, kerana Allah mahu mereka terus berjuang. Jadi dia cakap pada mereka, kalau anda sembuh di sini, dia tumbuh di sana. Sembuh di sini, tumbuh di sana. Sebab itu jaga niat, dia kata. Okey, sebab itu kita kata dengan COVID juga kita harus jaga niat. Bukan takut saja-saja. Bukan takut buta-buta. Sebab itu sekali lagi kekuatan yang Allah bagi, ujian yang kita nak angkat. Sebab itu Allah kata apa? Pertama, kalau Allah sayang kita, Allah bagi kita tambah ilmu agama. Kalau Allah sayang kita, Allah bagi kita ujian. 4 ujian besar apa? Kalau Allah bagi sihat, pasti ujungnya Allah bagi sakit. Tak pernah sihat sepanjang, tak pernah sakit sepanjang. Sebab itu orang Islam yang sakit, yang sihat hidup juga bahagia, yang sihat berangkat juga bahagia. Maka tidak sembuh dalam rawatan sebagai orang beriman. Jadi sebab itu kita kata, kalau doktor dah kata bagilah apa yang dia nak, buatlah apa yang dia suka. Okay, kalau Saidina Abu Bakar saja ketika sakit teruk je, sakit yang sudah diambang kematiannya, datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Khalifah, boleh kami panggilkan dukun yang paling, ataupun dia kata doktor yang paling pakar untuk melihat sakitnya anda ini, supaya kami dapat cepat sembuh. Apa Saidina Abu Bakar kata, aku sudah jumpa semua pakar yang ada. Pakar-pakar itu sudah apa yang? Oh ya, kita tak boleh salam. Itu je kad yang tadi tu. Ada yang tak nampak, yang kat luar minta maaf. Hoi. Sekejap lagi je kita siap walafiat. Katanya hujung bulan 8 kan. Ya Allah, jauhnya ke sana. Tapi itulah petanya. Tapi dengar tak saya? Jelas tak? Okey, terima kasih banyak. Maka apa yang kita nak ubah, apa yang berubah? Kalau tanya anda apa yang berubah dalam diri? Kurus. Sebab makan banyak, makan sikit. Banyak roja ke sikit roja? Bila kita tanya apa yang terjadi, kita boleh cerita semua. Kami kena COVID, kami kena kurung 3 bulan, 4 bulan. Tapi apa perubahan yang kita buat seproses kita berkurung tadi? Adakah perubahannya jadi lebih lembut? Berapa orang yang dah hilang marah angkat tangan? Ada tak kurang marahnya? Sangat, mesti banyak. Mesti banyak sebab kita bersama dengan keluarga sudah 3-4 bulan. Maka apa hadiah yang Allah bagi semasa bersama dengan keluarga? Kita nak latih diri, mengubah diri supaya lebih banyak senyum dari marah. Maka kita untuk tidak, ada yang senyum ni, aku serupa je katanya. Aku ngamuk-ngamuk juga. Betul? Berbaris lama ngamuk, nak dapat macam-macam, marah saja. Okay? Maka kita yang datang kuliah, kita yang dipilih Allah. Sebab Allah kata, kalau aku sayang seseorang, aku bagi dia kesempatan untuk menambah ilmu agama. Ini kekuatan. Jadi kalau perubahan pada kita tak nampak, sama juga dengan orang yang tak pergi kuliah. Maknanya apa? Kita tidak membaca apa yang tertulis di belakang kertas peristiwa ini. Okay? Maka kita kata peristiwa ini merupakan satu daripada proses di mana Allah nak buat kita jadi lebih apa? Lebih sabar. Untuk sabar kita perlu apa? Untuk sabar perlu ikhlas. Kalau tidak, mana boleh sabar? Betul? Kita perlu ikhlas. Kerja mak ni masak pagi, masak petang, masak pagi, masak petang, masak. Betul? Tengah hari masak. Ya Allah. Apa salahnya masak pagi buat 4 periuk?
Masak sekali je. Contoh. Anak pula turun tangga ke dapur. Turun tangga ke dapur. Ke dapur ke dapur. Buka pintu ke dapur. Betul? Ini mula-mula makan. Bawa dalam WhatsApp tak ada cerita lain. Makan. Okay? Okay, yang pandai, yang tak pandai, yang sekolah, tak sekolah sama je hantar. Ini kita punya makan tengah hari, ni kita punya makan malam, ni kita punya sarapan pagi. Masya Allah. Ini menunjukkan perintah berkurung kita makan. Tapi ada yang kata dia kurus katanya. Kurus itu susah hati ke, susah badan ke, susah otak ke? Kerana dalam COVID juga kita diuji dengan ujian-ujian yang memilukan, memalukan. Pergaduhan, perceraian. Ya Allah, bulan puasa je datang ni kalau saya nak proses nak bercerai. Okay. Nak raya je, lepas raya je. Ya Allah, dah tak minta ampun dah. Tapi tak boleh dah. Contoh, maka kerana dalam proses berkurung tu ramai-ramai tu, lama-lama itu, kita lebih banyak kenal buruknya. Kita nampak buruknya. Ini masalah besar kita. Kalau kita kata kita sudah lembut, mata kita macam mana? Tak tengok banyak yang buruk. Banyak sebab Allah tak pernah bagi dia buruk semua. Betul? Allah bagi buruk tapi Allah pusing balik. Allah bagi tak buruk juga. Dia bagi yang elok. Betul? Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi, apa buah yang kita nak petik, aku boleh bangun untuk merasa bahawa ujian Allah ini membuat aku lebih dekat. Semua orang pakai mask. Perintah siapa? Perintah pemerintah, SOP tidak tak boleh masuk. Betul? Bayangkan perintah nak masuk syurga. Apa mask nak pakai? Boleh nampak? Kalau kita beria-ria nak masuk ke masjid pakai mask kerana nak jaga keselamatan, berapa sungguh-sungguh kita untuk berusaha untuk masuk pintunya syurga. Ini yang nak dibaca. Sekarang musim durian, di mana-mana ada durian, betul? Buah durian jatuh pukul berapa? Siang ke malam? Kalau orang pandai ada pokok durian, dia tahu. Kalau yang kata tak tentu tu, kita tahulah tu. Itu tak ada pokok durian lah. Okay? Buah durian jatuh turun selepas tengah malam sampai subuh. Okay? Siapa yang pernah ada pokok durian atau bercerita ataupun orang dengar cerita orang, setiap orang yang ada pokok durian berjaga selepas tengah malam. Orang nampak jatuh tu nampaknya buah durian saja. Boleh nampak? Tapi kalau dia orang beriman, apa yang kita nak baca dari peristiwa jatuhnya buah durian ketika subuh ataupun sedikit selepas tengah malam? Allah bagi turunkan rahmat, turunkan kekuatan, turunkan kehebatan, kan Allah janji. Okay? 2/3 malam itu Allah turun ke langit dunia untuk dengar semua rintihan, untuk dengar semua permohonan. Tapi berapa ramai orang petik durian, ingat ini adalah nikmat-nikmat yang Allah turunkan selepas tengah malam. Jadi kalau jual tak payahlah harga Yahudi. Okay? Buat dia Malaysia, tanam dia Malaysia, benih dia Malaysia, orang yang jual dia beli je orang Malaysia. Tapi harganya rasa ya Allah potong leher semua. Betul? Minta maaf banyak. Mereka kata durian kampung, tapi mahalnya berantai dentung. Kerana dia memetik buah itu tidak melihat itu adalah rezeki, nikmat, hidayah, kekuatan yang Allah turunkan untuk dia. Untuk dia supaya dapat dikongsikan. Ini kekuatan yang nak dibangunkan. Sebab itu kalau kita terkejut, Allah kejut kita untuk pergi toilet selepas pukul 12, selepas pukul 1, syukur. Syukur sebab itu Allah kejut kamu. Tapi kata ya Allah tengah malam lah pula, banyak minum lah tadi ni. Nampak tak? Lambat lagi pukul 5. Nanti kan macam mana? Subuh pula anyut. Allahu Akbar. Boleh nampak? Maka peristiwa yang ujian-ujian yang kita lintasi ini adalah merupakan ujian untuk Allah bagi kita jambatan. Okay, kita nak lintasnya laju ke, lintasnya perlahan ke? Bayangkan lintas di titiran mustaqim. Kita nak pakai emas apa? Ada pakai emas lagi ke tak? Maka kekuatan pertama yang nak diangkat ialah kita merasa bahawa iman saya semakin kukuh. Apa tanda iman saya kukuh? Saya tidak lagi banyak bercakap benda yang
Membazir, Allah dah tutup mulut. Jangan cakap banyak. Mulut tak boleh tutup. Tutup pakai kain. Tutup pakai mat. Bercakap juga. Walaupun tak dengar. Bermakna dia tidak mengambil iktibar. Kenapa? Pakai mask. Kita takut yang masuk keluar ke takut yang keluar masuk? Mana takut? Kita takut kuman masuk, betul? Kuman tu ada di mana? Di dalam ke di luar? Di luar. Betul ke di luar? Bukan di dalam. Bermakna sekali lagi ambil iktibar daripada peristiwa pakai ini. Ya Allah, ya Tuhanku, oleh kerana aku banyak sangat cakap, ya Allah, turun perintah SOP tutup mulut. Betul? Yang takut jangan buka, yang tak takut buka. Kalau pening, kalau tak pening. Kita pakai, sebab itu kita kata mask ni untuk kita bergerak. Kalau kita duduk dan diam, seseorang jogging, seseorang tak payah. Contoh ni, kita kena faham ilmunya. Kalau tidak letih, kita tutup mulut. Boleh faham? Apa sebab tutup mulut? Tutup mulut pertama tak boleh pakai lagi, sekali pakai je. Imbazir pula, tadi sekejap je pakai. Betul? Kena ada ilmunya. Maka kita kata Allah bagi tutup mulut ni syukur, alhamdulillah ya Allah. Bukan saja untuk sihat fizikalnya, tapi untuk sehat dalamannya. Kalau fizikalnya saja, kalau mati, matinya syahid. Tanda ke mati syahid? Kita ni takut tutup ni, takut apa? Takut apa? Perintah. Betul tak? Kalau nak mati, mati juga. Tutup mati, tak tutup pun mati. Ini yang namanya kita ni ada masalah krisis keyakinan. Sebab kita tidak berfikir mengambil apa yang Allah jadikan itu, yang diperintahkan itu sebenarnya untuk bantu kita. Tapi tak payahlah sampai orang tak mandi bukan nampak, tutup mata muka. Contoh. Ataupun janganlah sampai tak gosok gigi, bukan nampak. Gigi palsu tinggal doktor. Ada semalam sahabat dah pakai kan. Sebab dah pakai ni, jadi singgah sekejap rumah saya. Sebab kenapa Kak Muar cakap macam ni? Padahal dah tutup dah mulutnya. Pagar tinggal. Itu contoh. Ini yang kita kata adalah, maknanya kita kata kita tidak ambil kira. Kalau nak zikir tak ada gigi, boleh ke tak boleh? Ini pun masalah. Sebab itu Allah bagi tutup mulut kamu untuk dengan manusia, tapi jangan tutup dengan Allah. Bermakna kita pakai itu berpakai dengan rasa bahagia. Ya Allah, mesti orang tak nak cakap dengan aku. Aku pun tak nak bercakap dengan orang. Duduk jarak-jarak, apa bedanya? Jangan sembang. Kalau ngantuk nampak. Jadi kena jaga-jaga sebab duduk jarak-jarak. Kawan kita yang dah keluar lagi lah jauh, tak nampak muka penceramah aku biru dema. Okey, saya sekolah tak boleh tak nampak cikgu, contoh. Maka kekuatannya nak kita nak angkat, ya Allah, itu Jamit siapa? Ada? Boleh masuk lagi satu ke? Boleh muat? Oh, berkerusi. Maka kerusi tak boleh sebab nak angkat-angkat. Betul? Kenapa ke sebabnya? Kita pun ambil kira jugalah. Kalau boleh, anak mi pesan meja pun jangan pegang. Pensan. Seolah-olah kuman tu bertimbun-timbun di mana-mana. Pintu, tombol pintu jangan pegang-pegang. Tempat jalan jangan pegang. Bidang tu apa, besi tu jangan pegang. Apa lagi tadi? Gerai tak payah pegang, bagi orang buka. Ni atas meja pegang nota je. Pesan besar tu, takut pula maknya mati. Betul? Jadi kita kata kebimbangan itu harus dibangunkan balik. Mak dia pakai mask untuk mak dia banyak zikir. Kita perintah kurung untuk lebih banyak tahajudnya, banyak zikirnya, banyak sunatnya. Betul? Kalau kita melihat dari sudut, semua ujian-ujian itu membawa kita dekat ke Allah. Tapi yang paling banyak apa? Bila nak habis? Ya Allah, lamanya. Letih duk rumah dah ni. Hari pertama boleh lentas apa? Lentas sempadan. Wow! Macam semut keluar sarang.
Bukan nak cari apa pun. Okey, yang balik kedua curi-curi balik ya ikut jalan tikus. Ya Rabbi, tak tiba-tiba jadi tikus. Sebanyak-banyak jalan sebab dia tak nampak Allah tengok. Dia nampak polis trafik tapi tak nampak Allah, kan tertangkap juga. Tak pasal-pasal derma 1000. Tak pasal-pasal kena denda, betul? Sebab kita susah ikut arahan. Kita lah manusia yang paling susah ikut arahan. Ini macam kambing lah. Kenapa Nabi jaga kambing? Sebab kambing paling degil. Dia mendidik sabar. Jadi kalau kita ni senang bahagia dengan apa yang ada sekarang, tadi muka bahagia ke tu? Tak bahagia. Kita rasa pakai emas pun rimah. Betul? Sebab kita merasa ini menyusahkan. Tetapi kalau kamu nak jumpa Allah, senang ke susah? Nak masuk syurga senang ke susah? Senang ke susah? Siapa kata senang? Nak masuk masjid je susah. Kena tengok temperature, kena begitu, kena begini, kena pakai emas. Apa lagi nak masuk syurga? Nak masuk istana senang ke susah? Tak ada jemputan, minta maaf lah. Pakailah kereta besar mana, pakai lori pun tak boleh masuk. Betul? Kerana nak masuk syurga jauh lebih susah. Jadi nak masuk masjid senang ke susah tadi? Kena ambil temperature, cuma main. Kena gitu, kena tu muka tak cantik tu. Okay? Sebab itu kita kata kita boleh senyum pakai mata. Tak payah pakai bibir, betul? Tapi susahnya nak senyum macam mana? Sebab kita tak biasa. Maka jadikan kebiasaan, new norma baru, betul? Maka ujian sekali lagi apa yang kita nak angkat, aku berubah ke tidak dengan musim ini? Dengan wabak ini aku jadi orang baru ataupun aku jadi macam biasa? Agak-agak baru sikit. Dari segi apa agak-agak? Dari segi cabaran. Kita sudah mampu untuk pakai mask di mana saja, betul? Bermakna kita sudah boleh pakai makeup. Kita sudah boleh tutup mulut sebab sudah praktis. Siapa pernah melihat begitu? Inilah praktis untuk semua muslimah jadi lebih muslimah. Bukan kerana kuman, tapi kerana Allah. Ini kerana kuman semua ni. Tak letih kita. Mana dapat pahalanya? Itu pasal rimah. Okay? Kita dilatih untuk pakai niqab. Kita nak latih pakai furdah. Supaya kita tak kekok lagi. Kalau kita melihatnya dengan mata putih, dengan hati putih. Okay, ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Itu kita kata ujian, kata-kata maknanya ujian ini membuat kita pertama lebih dekat. Dekat artinya tumbuh sifat apa? Sabar lagi. Syukur. Ini dua benda ni. Kalau anda tak sabar, tak jumpa syukur. Okay? Maka kalau anda tak ikhlas, anda tak jumpa sabar. Orang sabar sahaja yang boleh ikhlas. Sebab itu kita kalau kita masak ungut, masak juga. Sabar ke tidak? Macam sabar, tapi mulutnya yo. Maknanya belum jumpa namanya ikhlas. Minta maaf banyak. Sebab itu kekuatan kita pakai mask ni dengan ikhlas. Pakai je lah. Penat buka, tak ada masalah. Ya Allah, Tuhanku jadi gini kebaikan ya Allah. Supaya kita tak jadikan ini sebagai gangguan. Tak jadikan ini sebagai menyulitkan. Sebab Allah nak kamu jaga diri kamu. Dan kalau kita nak suruh anak pakai, jangan tak pakai. Dah cakap dah, ibu dah beli dah. Dah beli penyambung, tak penyambung semua dah beli dah. Okey, tak pasal-pasal getas luar banyak ini ada RM1. Apakah hal contoh? Kan ini nak memudahkan kita yang pakai tudung. Tak payah selit-selit telinga, puas juga mencari telinga, betul? Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi, kita harus membantu perubahan dari segi fizikal. Okey, sebab itu Allah kata apa? Kalau kamu terus merasa kamu sedang diperhati Allah, kamu sedang dibagi kebaikan oleh Allah, kamu sedang diuji Allah, ujian tidak pernah nak burukkan. Ujian pasti nak jadi baik, seperti nak jadi naik markah, betul?
Anak kita tak sekolah 4 bulan, apa jadi? Apa nak jadilah anak ni dah tak sekolah. Cucu bini 1 baru 2 bulan, apa yang dia tahu? Mak suruh buat homework. Apa homework banyak-banyak, apa letih. Sebab dia tak tahu, betul? Maka kita yang tahu. Kenapa Allah bagi ujian ini? Kerana Allah nak kita jadi lebih baik. Pertama, lebih tahu siapa yang buat kajian tentang COVID-19. Siapa yang baca tentang COVID-19. Oh, dia bawa datang dari sana, dari sini, buat sini. Itu sebab kita lagi takut. Tapi kalau kita tahu pengetahuannya, kita tahu ilmunya, siapa yang buat, dari mana, untuk apa, hujungnya setelah kita tahu teorinya, baru kita jumpa Allah bagi ilmu ini kat manusia. Tapi manusia jadikan dia jahat. Tujuannya diciptakan COVID-19 untuk mengecilkan penduduk dunia. Itu yang dibuat oleh badan-badan WHO dan orang-orang lainnya. Nak mengecilkan jumlah penduduk dunia, tapi tak pernah tak terfikir pula tak boleh nak kawal. Akhirnya bukan kita pun salah, Wuhan. Bukan Wuhan yang salah, Amerika yang salah, contoh. Maka kekuatan yang nak dibangun sampai kalau kita tengok yang di Amerika sampai rusuhan-rusuhan, betul? Kerana ketidakadilan yang sedang berlaku. Ini semua hasil daripada bila jumpa COVID kita tak nampak Allah. Okay, kita rasa COVID ni orang bawa ini kenapa kita takut ni? Sebab orang bawa. Kita kena SOP ni takut elak ada orang yang sakit. Padahal kita dah rasa kita sihat dah, betul? Tapi tidak dapat diyakini. Pakai apa, tembak juga ada tu. Tadi pakai tembak tak? Pakai. Itu syarat SOP. Tidak kuliah tak boleh jalan tu. Okay? Maknanya kita kata kita akan tambah dosa. Kalau kita, mana ada, kita tak ada. Kita sihat. Kita sakit. Kita tak tahu siapa penyebabnya. Betul? Sebab itu kita kata sekali lagi, ya Allah, ya Tuhanku, mohon denganmu, ya aku berlindung kepadamu. Sebab itu doa setiap kali solatnya, setiap kali uduk, ya Allah, ya Tuhanku, jadi ke uduk ini pencuci pada semua kuman-kuman yang ada, habuk-habuk yang boleh menyebabkan penyakit. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan sebahagian daripada usaha aku ini sebagai ibadah. Maka kekuatan yang nak dia bangun, sekali lagi kita kata, selain daripada ini SOP fizikal namanya, betul? SOP untuk jaga jasad, sebab jasad ni mahal untuk bawa roh, betul? Jasad yang banyak sengsara, bukan sengsara sebab COVID, tapi sengsara sebab maksiat. Ini kekuatannya balik. Jasad kita yang banyak maksiat, rohnya sengsara. Rohnya sengsara. Sebab itu kita tak jumpa namanya tenang. Kita tak jumpa namanya aman. Kita tak jumpa namanya bahagia. Kita tak jumpa namanya sabar. Apa sebab? Jiwanya belum tenteram. Belum lagi menerima apa yang dibuat oleh jasad. Maka sekarang ini kalau kita kata kita kena ikut itu, ikut ini, maka buatlah dengan penuh redha. Terimalah apa saja peraturan demi menjaga balik apa yang kita nak, betul? Kita nak jumpa kuliah, kita nak jumpa ilmu, kita nak jumpa tuan guru, kita nak ngaji, kita nak jumpa rumah Allah. Kalau ditakdirkan dalam proses ini, ya Allah, aku mati. Okay, itu doa dari rumah tu nak kena buat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah ambil semua protection. Sudah ikut semua SOP. Andai kata aku kena juga ujian ini, aku redha, ya Allah. Kalau ditakdirkan aku mati, ya Allah, matikan aku tanpa hisap, ya Allah. Sebab itu kita kata mati dalam wabak saja sudah dianggap mati syahid dunia. Artinya dia masih perlu dimandikan dan sebagainya. Okay, kalau mati syahid dunia akhirat itu ya macam perang itulah, yang uniform tu. Kalau yang pergi Mekah tu dengan baju-baju ihramnya saja. Ini kekuatan yang nak dibangun. Jadi sekali lagi mari kita semak balik kekuatan kita. Kita kata pertama yang membuat kita kuat adalah fizikal yang sihat ni ke ataupun imannya? Agak-agak. Pertama mesti dari dalamnya. Yang dalam tu bawa yang luarnya
Sehat. Sebab itu tadi kalau kita pakai mask, kalau otaknya kata Allah ribahnya, takut sangat, nak ikut sangat. Ada tak yang merungut tadi? Tak ada. Kita orang baik kuliah tahun-tahun dah. Okay, orang baik taat semua. Apa kau buat yang penting kau boleh masuk kuliah. Betul? Maka sekali lagi pertama, ikat balik kekuatan. Pertama kita kata iman saya patutnya bertambah tebal. Okay? Iman saya patutnya, bila imannya tebal, keyakinannya tebal ke tak? Tidak ada maknanya menambah ilmu tentang iman tapi tidak mengangkat keyakinan. Sebab itu kita kata banyak berlaku krisis keyakinan. Betul tak virus ini diciptakan untuk ini. Kenapa tak ada lagi vaksinnya? Betul? Betul ke tidak? Tak ada vaksinnya. Percaya atau tidak? Oh, tak boleh jawab dah. Yang mana kita percaya? Tak ada vaksin ke ada vaksin? Belum ada. Tapi sehat ke tak sehat? Sehat. Kita ada meninggal berapa je? Sikit sangat dibandingkan yang kena. Betul? Ini bermakna otak orang Islam harus mengambil kira. Setiap apa yang Allah cakap, setiap yang Allah turunkan, penyakit yang Allah hantarkan, Allah hantar sekali apa? Penawarnya. Mengapa kita kena yakin juga? Oh, takut virus sebab belum ada vaksinnya. Sedangkan kita baca Quran lagi-lagi ni. Kita baca Quran. Ni kita kata ada imannya tapi tidak mengukuh keyakinan. Kenapa kita percaya tak ada vaksin? Semua orang cakap tak ada vaksin. Semua 99.9 cakap tak ada vaksin. Tapi sembuh. Kalau itulah buktinya, keyakinannya sakit ke tidak? Sakit. Bila keyakinan sakit, berlaku krisis keyakinan. Bila berlaku krisis keyakinan, kita bergantung banyak pada manusia. Sikit bergantung pada Allah. Syukur TV Hijrah sudah ada My Quran Time, My Quran Hour, My Quran Time, My Quran Time, My Quran Hour, tak kisah. Tetapi kita sudah membangun kekuatan. Kita sudah membangun satu kekuatan, yakin dan percaya. Kita tak percaya tak ada vaksin. Saya ada tidak? Kalau tak ada vaksin, masa boleh sehat? Masa mana boleh bersembuh? Maka mestilah ada tangan-tangan ajaib yang membawakan vaksinnya. Maka tidak ada tangan lain selain ayat-ayat Allah. Maka sekali lagi, jangan pegang keyakinan vaksin tak ada. Allah sudah janji setiap sakit yang Allah turunkan, aku turunkan sekali penawarnya. Dan penawar terbesar yang aku bagi ialah Al-Quran. Minumlah ayat Quran banyak-banyak. Bacalah ayat Quran banyak-banyak pada semua air yang kita minum. Sehat insya-Allah. Ini keyakinan pertama. Umi pernah jumpa 2 orang pesakit kanser yang tidak merawat kansernya hanya dengan Al-Quran. Sampai hari ini masih sehat. Okay? Ada seorang tu hanya dengan minum air ni ya. CPI apa benda itu? Dengan minum air dia, sebab Allah kata apa? Penawar terbaik Allah turunkan melalui air. 70% tubuh kita adalah air. Dia yakin dengan ayat Quran itu. Bila aku bagi sakit, pasti aku sediakan sembuhnya. Aku sediakan penawarnya. Dan sembuh itu di tangan doktor ke di tangan Allah? Sembuh itu di tangan Allah. Maka sekali lagi jangan bergantung 100% dengan kekuatan para medik. Okay? Ini kekuatan. Setiap ubat yang kita minum, ini ubat penting ni. Ya Allah, itu engkau air ni ciptaanmu ya Allah. Tak ada siapa cipta lagi. Maka jadikanlah ya Allah, turunkanlah. Tukarkanlah ubat air ini jadi penawar pada sakit dalam tubuh aku. Sebab itu kalau kita baca masa minum air zam-zamnya. Air lain tak pula. Kenapa tak pakai doa air zam-zam tu? Pakai sekali untuk semua air yang kita minum. Oh, kat Mekah yo. Sampai ke Malaysia tak lempat. Yo. Terus je. Sedangkan yang mencipta air zam-zam dengan cipta air ni sama ke lain? Sama. Ini kita kata krisis keyakinan walaupun sudah mengaku beriman. Maka kalau boleh kita tak nak ada krisis ini. Kita tak nak, sebab kita dah pegang Quran ada segala-galanya.
Jadi kalau kita tak kuat kerana walaupun ada Quran, bermakna Quran itu tidak menjadi penawar kepada kita, tidak menjadi ubat pada kita. Allah susah nak turunkan sembuh. Okey, jelas? Maka perubahan kedua dengan adanya ujian ini, kita mengubah sikap. Semua sakit ada ubatnya, ada penawarnya. Penyembuhnya siapa? Allah. Sebab itu siapa saja sahabat kerabat kita yang sakit, jangan kata ini dah tak boleh rawat dah ni. Dah, Allah rawat. Allah rawat. Betul? Maka mati itu satu bentuk rawatan dari Allah untuk memendekkan penderitaan. Ingat tak 3 orang yang masuk neraka dulu? Pertama yang meninggal ketika perang, betul? Tapi meninggalnya kerana dia jatuh dari kudanya, dia tidak mampu melalui saat-saat sakratul mautnya, dia ambilnya pedangnya dan dia tusuk ke tubuhnya. Okey? Itu pahlawan ataupun kita kata pejuang yang pergi berperang tetapi tak mampu melalui sakitnya sakratul maut. Akhirnya dia nak mati cepat, tikam dia tubuhnya sendiri. Bila sahabat kata, ya Rasulullah, betul adakah orang ini masuk syurga? Tak. Okay? Sebab Rasulullah kasyaf, boleh nampak. Okay? Dia meninggal bukan kerana berperang, tapi dia memang luka, jatuh daripada kudanya semasa diserang, tetapi dia tidak mampu, tak sabar melalui saat-saat sakratul maut. Ni pun yang kita kata kita nak bangun balik keyakinan. Jadi kalau orang yang kena penyakit itu, ada tak sahabat kerabat yang kena? Yang meninggal ke apakah? Yang terjangkit ke apakah? Tak ada. Meninggal kanser. Kanser pun ada ubat ke tak ada ubat? Semua orang berkeyakinan tak boleh ubat dah ni. Bila bercakap dalam kepala rakam tak ada ubat lagi, tak boleh. Ini tahap 4 dah. Macam mana? Kita percaya 100% perintah Allah. Mati itu juga kesembuhan. Allah nak tamatkan penderitaannya. Allah nak mudahkan hidupnya di sana. Sebab itu kita get ready. Allah bantu kita setiap hari. Sakit apapun. Kan Allah kata, aku turun ke langit dunia untuk dengar rintihan kamu. Untuk dengar, untuk angkat doa kamu. Tengok apa yang kamu minta. Aku bagi serta-merta, aku tangguhkan sekejap. Ataupun aku tangguhkan di akhirat. Kamu ni kau dapat di dunia, dan kamu lupa aku balik, kata Allah. Jadi ada yang doanya ditangguhkan sampai ke akhirat. Sebab itu kita tak nak minta semuanya di dunia. Yang solat duha, ya Allah, yang turun tinggi turunkan, yang rendah keluarkan, semua. Yang di laut naikkan, apa tinggalnya? Itu yang seterusnya. Maka perubahan, Umi melihat perubahan sikap. COVID-19 bukan tak ada penawar. Itu kata saintis. Tapi kata Al-Quran, semua ayat Quran itu penawar, syifa. Pakailah, bacalah apa pun ayatnya. Betul? Bukan cerita, ya Allah buangkanlah wabak. Apa doa je. Sebab Allah kata apa? Aku dengar semua doa. Ini kekuatan. Aku angkat semua hajat. Ini kekuatan seterusnya. Sebab itu kita kata, siapa saja yang sedang diuji, pasti dia balik menyerah kepada Allah. Kalau kita kata surah Baqarah ayat 152, dia kata apa? Kerana itu ingatlah kepadaku. Ingat apa tandanya? Apa tanda ingat? Ingat tak boleh pakai kepala saja dong. Okey? Ingat mesti buat. Apa tanda kamu ingat Allah? Sedekah. Apa tanda kamu ingat Allah? Kamu buat baik. Apa tanda kamu buat Allah? Tolong orang. Apa tanda kamu ingat Allah? Tak ambil orang punya. Apa tanda kamu ingat Allah? Kamu lembut dengan anak beranak kamu. Apa tanda kamu ingat Allah? Kamu sayang semua orang. Jangan sebut, saya memang ingat Allah. Ingat. Sentiasa ingat. Tapi mulut tak ingat. Jalan tak ingat. Bercakap tak ingat. Makan tak ingat. Ini yang kita kata ingat tanpa bukti. Jangan ingat tanpa bukti. Siapa ingat? Ingatlah aku, kata Allah. Bila ingat, bukan ingat kosong-kosong. Bukan ingat pakai imagination. Bukan ingat bayang-bayang. Tak ada. Ingat dengan bukti. Sama juga kita kata saya orang beriman.
Apa bukti orang beriman? Apa bukti besarnya? Tembak aja lah. Solat itu proses. Okay? Belum tentu yang solat itu beriman. Boleh nampak tak? Iman artinya dalam kepala kita, dalam otak kita, dalam hati kita, dalam perbuatan kita. Tak ada untuk orang. Semua untuk Allah. Ada ke tidak? Masa aja niatnya salah? Betul? Maka orang beriman itu akan pakai semua yang Allah suruh, akan tinggal semua yang Allah larang. Itu dia orang beriman. Sebab itu orang bertakwa itu, ya Allah, tak nak terkejut lagi dah. Siapa tak ngumpat dah sekarang kat tangan? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah. Bila Allah guna perkataan celaka tu, ampun tuanku lah. Memang kasar sangat-sangat dah. Orang yang mengumpat, yang bercerca, yang menghina, yang fitnah. Jaga ni dah tutup mulut dah ni. Hati tak tutup, WhatsApp tak tutup. Tekuk tadi kita pergi ceramah doktor tu. Habis. Boleh nampak? Makanya kalau tutup mulut bermakna Allah nak otak kita juga tutup daripada memikirkan yang merekam-merekam. Allah kata jangan berjalan, Allah nak jaga kaki kamu supaya kaki kamu jadi kaki yang lumpuh. Supaya kakinya lumpuh maksudnya apa? Tidak dipijak tempat-tempat yang tidak Allah redha. Kita kata jangan pergi supermarket, dia menonong-nonong juga, berbaris-baris setengah mati juga. Bermakna tak sayang kaki. Nak bayar je setengah nyawa, insya-Allah. Untung jadi orang tua, anak mak jangan keluar-keluar, jangan duk rumah. Wah, tak putih je sebab hitam kan. Patutnya putih lah, tak kena matahari contoh. Artinya nak kamu lumpuhkan kaki kamu untuk buat pergi tempat tak cantik lagi. Okey? Kamu bisukan mulut kamu supaya kamu tidak bercakap lagi benda yang tidak cantik. Benda yang tinggi, yang kasar, yang keras, yang tidak mendekatkan kita kepada Allah. Dia kabunkan matanya, kita butakan mata kamu supaya kamu tidak tengok lagi benda-benda maksiat. Aku pekakkan telinga kamu supaya kamu tak dengar lagi apa-apa yang tidak cantik. Ni konsep pekak, konsep buta, konsep bisu, konsep lumpuh. Supaya kita merasa bahawa di kurung 3 bulan ini semuanya sudah bersih. Lebih bersih daripada orang yang dikurung dalam penjara. Siapa lebih baik? Orang dalam penjara ke kita? Apa sebab orang dalam penjara baik? Lebih baik. Mereka sudah buat salah, sudah terima hukuman, kemudian sempat bertaubat, diletakkan di tempat yang tak ada peluang lagi buat dosa. Betul? Maka keluarnya besok bersih. Kita pula sombong itu bekas banduan tu. Alah. Boleh nampak kita ni banduan seumur hidup, tak pernah masuk penjara sebab tak pernah dihukum. Tidak bermakna kita ni bagus sangat. Tidak bermakna kita ni baik sangat. Boleh nampak? Sebab itu adalah kenapa Nabi Yusuf masuk penjara. Daripada tinggal di istana. Boleh nampak? Karena di istana terbuka untuk bermaksiat. Di penjara sehat walafiat jumpa Allah. Sebab itu bila Allah sayang kita, sebab itu kita kata tolong ingat aku. Kalau ingat aku maknanya apa? Mata tak tengok dah yang jahat. Kalau ingat aku tak cakap dah yang tak cantik. Okey, pas tengok emas orang je, boy, passion emas dia cantik lah. Jangan keluar yang elok-elok aja. Jangan keluar yang buruk-buruk. Betul? Ada emas cantik, ada tak cantik, ada 4 segi, 3 segi. Lantaklah berapa pun. Yang pentingnya dia bahagia ke tidak? Kita dah nak buang, tak sayang pula baru pakai. Arahannya buang tak beli kain boleh basuh. Sayang diri ke sayang emas? Sayang duit. Apa masalah juga. Maka kata Allah kata apa? Tolong ingat aku. Macam mana cara ingat? Zikirnya tanpa henti. Tanpa kira tempat, tanpa kira masa.
Sebab itu ingat tu dia sentiasa ada. Kau sedar dia jauh ke dekat? Dekat, bisiklah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, ini kekuatan. Kamu ni kita katakan ingat kepada aku. Nescaya aku pula ingat kepada kamu. Ini orang dah biasa dengar juga, okey? Maka kalau ini yang kita lakukan, kita dah ubah ada persepsi tadi. Sakitnya dari Allah, yang sembuhkan Allah. Kuman ini makhluknya Allah. Siapa yang tahu kumannya besar mana? Tak pernah tahu. Betul? Bayangkan kita takut benda yang kita tak pernah nampak. Takut coronavirus ke takut iblis? Takut syaitan? Mana lebih besar? Siapa yang bimbing kita masuk neraka kalau kita salah bawa? Syaitan ke di coronavirus? Syaitan, tapi kita takut corona jauh lebih takut daripada takut gangguan syaitan. Nah, ini persepsi yang kita nak berubah ni. Kalau Allah tak takdirkan kita kena, tak kena. Tapi iblis, Allah tak kata pergilah kamu kacau siapa-siapa pun. Izinkan aku mengacau seluruh umatmu untuk jadi teman aku ke neraka. Takut ke tak takut? Mati takut, masuk syurga tak nak, betul? Impian masuk syurga jangan main-main. Dia penat pakai emas ni. 1 jam ni boleh pengsan kita. Contoh. Maka lebih takut, kalau kita takut coronavirus, lebih takutlah kita dengan syaitan yang tak pernah lekang dari kita, yang tak pernah lepas dari kita. Sebab itu bila nak terjun je buat benda tak cantik, ingat balik, ini bukan corona. Corona tak sebab kita masuk neraka. Corona tidak buat kita masuk neraka. Tapi syaitan memang kerja nak cari geng. Mana lebih jaga? Corona ke syaitan? Ya Rabbi, ini persepsi yang kena ubah. Inilah ujian Allah untuk tengok kamu, persepsi kamu besar ini ke besar ini. Kalau Allah bagi besar ni, di ujungnya ada apa? Alif Lam Mim, 3 huruf aja ya Allah. Alif tu Allah, ya Rabbi. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak baca. Fatihah 7 ayat saja tapi tercantum seluruhnya. Betul? Berapa banyak kita faham Al-Quran? Berapa banyak kita faham Al-Fatihah? Kenapa kena baca sampai 17 kali? Kerana dia merupakan inti pati. Tapi rasa ke tak rasa? Ini pati dia kena campur dengan air sikit baru dia tak likat sangat. Fatihah. Pati ke tak? Oh, pati ayam brand, pati kunyit, pati segala pati ada. Tapi tak masukkan Fatihah je sebagai pati penawar pada seluruh doa. Buatlah apa saja, mulalah dengan Fatihah, sebab Fatihah itu modal paling besar. Betul ke tidak? Iya kana budu wa iya kana sta'in, maknanya apa? Padamu kami menyembah, betul? Artinya buat dulu. Ibadah dulu, bakti dulu, buat baik dulu. Tunai dulu apa yang dia perintah. Tinggal dulu apa dia larang. Baru ayat itu jadi ke kita. Faham tak? Iya kana berdua, iya kana nasta'in. Bapak menyembah padamu, kami minta. Kami minta ni kat kamu ni. Tapi sebelum minta apa modalnya? Sembah tu maknanya apa? Taat. Sembah tu maknanya apa? Akul. Sembah tu maknanya apa? Takut. Sembah tu maknanya apa? Akul perintah. Sembah tu apa? Aku nak jadi hamba-Mu. Perkataan sembah tu saja pening kalau kita tak faham. Padamu kami menyembah, maknanya buat dulu ibadahnya, baru doa angkat tangan 4 lori. Pergi Mekah angkat tangan, ya Allah. Ibadahnya apa? Nampak tak? Saya dah pernah doa doktor tak dapat juga. Saya minta anak tapi tak dapat anak. Awak je belum jadi baik lagi. Okay? Anda belum cukup baik untuk dapat anak. Dia tak baik orang tu, tak dia tak dia baca saya juga tapi dapat juga anak. Nampak tak? Kita tak sama.
Adik baik, mak ayahnya, isteri suami isterinya. Tapi tak ada dikurniakan. Kerana Allah hendak kamu dua-dua ni masuk syurga bulat-bulat. Esok ke sana ada anak. Ini sedih doktor. Saya memang malang. Baru minggu sudah datang hamba Allah. Tak ada salah apa-apa. Pergi cek doktor apa semua tak salah. Artinya organnya apa? Berfungsi dengan baik. Tapi Allah belum kurniakan. Udah pihak suami pada isteri pula kata, itu suami engkau ya mandul. Orang lelaki dia kata mandul, apa jadi? Wah, tercabar gila kau. Sebab imannya kecil. Dicabar bentuk begitu saja sudah jadi perang dunia. Dah nikah lagi satu, dah mabuk balik, nak balik ke isteri pertama. Agak-agak apa? Diterima ke tak terima? Padan muka. Itulah dia. Baru bercakap, kotor juga lidahnya. Dah tutup mulut ni. Buat apa tutup mulut kalau tak keluar yang elok-elok? Sebab sudah sebati, padan muka. Tengah kuliah ni. Belum keluar dari kuliah. Astaghfirullahaladzim. Itu contoh sebab sudah sebati. Yang sebati ni nak rendam banyak-banyak lagi. Okey, sebab itu kita kata Fatihah saja tak buat kita jadi pati. Fatihah saja tak buat kita kukuh. Pada Fatihah itu A to Z kekuatan. Betul? Dalamnya ada orang sesat, dalamnya ada orang beriman, dalamnya ada orang apa? Orang yang dizalimi. Ya Allah ya Tuhanku. Yang zalim ada, yang sesat ada, yang beri petunjuk ada. Kita nak jadi yang mana? Ini pilihan-pilihan yang nak diangkat. Kalau kita tak faham apa di sebalik 7 ayat itu. Jadi kita bacanya pun tak berapa, biasa je. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tak ada rohnya. Roh Fatihah tak masuk ke kita. Okey, sedangkan Allahu Akbar. Perang betul? Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat balik. Apa roh yang nak Allah sumbatkan, apa roh yang Allah nak tanamkan, apa roh yang Allah nak suburkan dalam jiwa kita setelah melalui proses ujian ini. Okey, pertama bergantung pada Allah, bergantung pada ubat. Berubat itu perintahnya Allah. Makanya setiap kali ubat pasti minta dulu dengan Allah. Saya dah ada hamba Allah semalam cerita susu apa nama? Apa kena nama susu yang kata susu abang lembu. Okey. Saya dah makan 8 kotak dah, tak ada apa-apa pun. Nampak? Kata kempennya boleh hilang sakit lutut, hilang sakit itu, hilang sakit ini. Boleh nampak? Apanya yang salah? Yang salah apa? Salah niat. Engkau makan 4 gantang pun, 1 lori pun, kalau niatnya susu itu yang menyembuhkan, sakit ke tak sakit? Tak mau sembuh, susu tak mampu menyembuhkan. Ini yang nak kena jaga. Mas saya dah makan suplemen terbaik. Bukan suplemen buat kamu baik, tapi usaha kamu dan penyerahan kamu itu yang membuat jadi baik. Sebab ada orang makannya, minumnya baik, tapi kita minumnya tak baik, betul? Itu sesuai dengan awak, tak sesuai dengan saya. Kenapa? Awak darah lain dan daging lain ke apa? Kan ada orang cakap macam tu. Betul atau tidak? Maka kekuatan yang nak diangkat, semula kita kata, nescaya aku ingat kepada kamu. Apa tanda Allah ingat pada kamu? 1 ayat tak habis yang ini. Apa tanda Allah ingat pada kamu? Allah ingat kita ke kita ingat Allah? Ini soal keyakinan. Apa tanda Allah ingat? Kalau kamu ingat pada aku ingat pada kamu, kata Allah. Allah bagi semua nikmat tanpa henti. Allah tunai semua hajat tanpa tahan. Allah bagi kemudahan dalam semua urusan agama. Allah bagi kemudahan untuk buat baik. Allah bagi kemudahan untuk cari ilmu agama. Allah bagi dia jumpa orang-orang baik yang membantunya. Ini kekuatan, rezekinya murah.
Ada rezeki cari kerjanya teruk, gaji murah. Ada kerjanya senang tapi gajinya mahal. Betul? Ada rezeki yang kita cari. Ada rezeki yang datang sendiri. Ni tanda-tanda yang kata Allah kata, aku ingat kamu. Okay? Kalau kamu ingat aku ingat kamu. Jadi ingat kamu tu, ingat. Allah ingat kita tu macam mana? Allah Ta'ala sentiasa ingat, tapi kita banyak tak ingat. Mudah-mudahan perubahan sikap ini. Umi banyak fokus sikap, attitude. Kalau keyakinannya kental, maka tidak ada yang menjadi masalah untuk datang begini SOP tu. SOP lah jalannya. Kita boleh jalan juga, kita boleh buat juga. Syukur masih boleh buat kuliah. Itu kekuatan. Sebab itu usahakanlah juga supaya kita masih dibeli. Ini tanda-tanda Allah senang, Allah sayang ke Allah tidak sayang? Tanda Allah sayang, aku bagi cabaran, kamu datang ke tak datang? Aku suruh pakai mask, kamu datang ke tak datang? Ingat senang ke penganjur nak uruskan? Siap buat poster, dilarang bersalam dengan penceramah, dilarang bergambar dengan penceramah. Jangan main-main. Betul? Benda biasa kita buat dah hangat-hangat tangan. Tak boleh salah. Sebab kebiasaan-kebiasaan kita sudah membuatkan kita jadi masalah. Maka buatlah kebiasaan baru dengan senang hati. Assalamualaikum. Kuat kalau sikit. Bahagia ke tidak? Cara salam kita menentukan kita bahagia ke tidak. Cara ucapannya membahagia ke tidak. Mukanya bahagia ke tidak. Ini kekuatan. Tak semestinya salam. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi. Maka kita katakan akan bila Allah ingat, Allah bagi banyak kemudahan. Okey? Sebab itu kita kata kunci. Apa yang Allah paling bagi? Allah yang bila berlaku krisis keyakinan, kita ingat Allah, Allah ingat kita. Ada krisis tak? Tak ada krisis. Tapi sebab tak faham. Okay, tak faham Allah ingat kamu tu sebab apa? Allah ingatkan kamu kalau ngantuk. Sebab apa baca Quran ngantuk? Ya Allah, memang iblis ni. Empuk sikit dia. Betul? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dah ayun kan juga. Dah tak nampak baris kat mana tadi ya? Okey? Maka kita sekali lagi kita kata iman menentukan kunci kepada kehidupan, dan kita katakan mereka yang mengalami krisis iman ini, krisis keyakinan ini, tadi yang kata ada vaksin tak ada vaksin, itu krisis keyakinan. Okey, boleh jangkit tak boleh jangkit, boleh mati kalau kena mesti mati. Dah, itu krisis keyakinan. Okey? Maka kematian adalah haknya Allah, bukan haknya kita. Ada orang mati masa virus, ada orang mati tak virus tapi kena masuk hospital juga jenazahnya. Okey, termasuk ustazah kita. Okey? Yang walaupun muda memang terperanjat benar-benar dan meninggalnya waktu virus. Jadi kita sudah tak boleh nak melawat, tak boleh nak jumpa, tak boleh nak solat jenazah. Tak boleh macam-macam, banyak tak boleh. Bermakna Allah nak mudahkan urusannya. Tak payah lama-lama. Maka kalau kita melihatnya begitu, kesian dia kan yang pergi ke bumi kan dia anak-anak je. Kenapa kesian? Allah nak bagi supaya tak banyak lagi orang bercakap tentang dia. Dia sudah berangkat, cakap yang elok-elok aja. Tak sangka. Saya lah jumpa, tak sangka. Kenapa dia tak sangka? Dia sihat walafiat. Jangan tak sangka. Bila tak sangka berlaku krisis keyakinan. Bila krisis keyakinan hujungnya sengsara. Hujungnya doanya tak khusyuk. Hujungnya doanya tak diterima. Boleh nampak? Penat doa weh. Okey, sebab itu banyak yang menangis. Supaya kita kata, kerana akhirnya bila krisis keyakinan mengakibatkan pertama dialah putus asa, dia yang paling sengsara, dialah yang paling dibungkar, yang Allah murka, dan yang paling penting dia paling hina. Ini krisis keyakinan. Jangan melanggar dengan perintah Allah, jangan melanggar dengan kekuatan yang Allah sudah tentukan dalam Al-Quran. Jadi kita dijanjikan 1 jam sahaja, minta maaf banyak. Betul? Okey. Ikut perintah SOP 10 sampai pukul 11. Kecuali kau ada pertanyaan-pertanyaan kecemasan sangatlah. Kau tak tanya kan tak boleh tidur. Ada soalan? Satu boleh lekut. Ada? Tak ada. Okey.
sihat, benda senang je insya-Allah. Jadi kita nak bangun, pertama kita tolong bangun kembali krisis keyakinan, bermakna yang kita fikir, yang kita percaya, yang kita dengar, yang kita yakini adalah apa yang sudah tersurat, apa yang sudah dipaparkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga hadis. Ini kekuatan. Kalau dapat maklumat-maklumat, cuba semak balik. Sebab itu kata-kata kalau kita tengok rahsia air saja. Okey, Misaru Imoto mendapatkan rahsia air, keajaiban air itu setelah 1400 tahun berlalu. Sedangkan Allah sudah, Nabi sudah bagi tahu dah, air itu ada tenaganya. Air itu ada molekulnya. Molekul air itu boleh berubah mengikut doa kita, mengikut perasaan kita, mengikut tindakan kita. Tapi dibuktikan setelah 1500 tahun yang lalu, yang sudah disebut dalam Al-Quran, tapi kita tak pakai, kita percaya juga orang Jepun punya. Contoh satu daripada krisis keyakinan. Sebab itu air merupakan penawar paling mujarab dengan memasukkan ayat-ayat Allah. Ini kekuatan yang nak dibangun. Jadi pada yang ketakut-takutlah terkena tempias ke apa-apa ke, jadi selain daripada sanitizernya, sabunnya, maka setiap kali minum, ya Allah itu Tuhanku, jadikan air ini sebagai penyembuh. Kalau ada terlintas ke tahap apa ke, dan semua pakaian yang kita pakai tolong terus basuh. Tidak boleh lagi digantung atau disimpan. Apa saja yang kita pakai, jeloi basuh terus. Jangan tangguh-tangguh. Kita tak nak kumannya kalau ada pun di mana-mana, sebab katanya di lantai, di situ, di sini. Ini kalau ikut ceritanya lah. Jadi terbaiknya apa? Basuh semua. Selain pada mask, dia buang. Dan pakaian, tudungnya habis semua. Jangan diulang. Tidak boleh diulang. Sekejap je masuk pergi masjid je pun ada. Pergi mana pun. Maknanya sebab kita tahu di mana ada. Kalau Allah mahu, kalau dapat. Kalau Allah tak mahu, tak dapat. Jadi sekali lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang maha dekat, ya Allah yang maha tahu, ya Allah yang maha melihat, ya Allah yang sedang menatap kami, ya Allah memberikan nikmat tanpa henti, ya Allah, kepada kami yang terbanyak tidak bersyukur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Engkau beri perhatian setinggi-tingginya, ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan nikmat tanpa henti, ya Allah, kami tanpa henti melakukan dosa dengan-Mu, ya Allah. Maka ampunkanlah kami, ya Allah. Mudahkan urusan kami, ya Allah. Perbaiki akhlak kami, ya Allah. Hari ini kami bercakap tentang mengukuhkan keimanan, ya Allah. Jadi tidak ada yang mampu mengukuhkan selain-Mu, ya Allah. Jadikanlah iman kami sebagai pendidik paling utama, ya Allah. Jangan sampai kami mengalami krisis-krisis dalam keyakinan kepada-Mu, keyakinan kepada kasih-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bimbang anak-anak kami terkena virus ini, ya Allah. Tapi kami tidak bimbang anak kami kena virus, tidak suka dengan Rasulullah, ya Allah. Tidak cinta dengan Al-Quran, ya Allah. Maka ini yang sebenarnya kemalangan yang paling malang, ya Allah. Jika kami berhati-hati untuk takut kepada virus, tolonglah kami, ya Allah. Berikanlah hidayah dan kekuatan kepada kami untuk melindungi kami daripada terus menjadi mangsa-mangsanya gangguan iblis, ya Allah. Gangguannya syaitan, ya Allah. Jadikan kami dan anak kami merasakan bahawa tidak ada yang tertinggi, yang tidak ada yang paling berkuasa selain-Mu, ya Allah. Maka ya Allah, kesihatan kami bergantung kepada apa yang Kau anugerahkan, ya Allah. Berkati segala usaha kami untuk meraih kesihatan yang Kau hadiahkan ini, ya Allah. Andai kata kami diuji, ya Allah, beri kami kekuatan, beri kami keselamatan, beri kami usaha dan ikhtiar, agar kami terlepas daripada apa yang Kau ujikan ini, ya Allah. Ujikan kami yang terbaik agar kami dapat kembali kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ringan menyebut nama-Mu, dan tubuh badan kami ringan untuk beribadah kepada-Mu. Menambah ketaatan kami, menambah kesabaran kami, menambah keikhlasan kami. Akhirnya kami mampu untuk redha menerima apa sahaja yang Kau anugerahkan, ya Allah. Beri kami kekuatan, ya Allah, untuk terus menjadi kuat, untuk mencari ilmu-Mu dalam keadaan apa sekalipun, ya Allah. Maka ya Allah, kami bersyukur atas pelepasan kami dapat datang ke kuliah, ya Allah. Kerana tanpa izin-Mu ini tidak akan terjadi. Tidak akan ada apa-apa gerak yang kami lakukan tanpa izin-Mu, tanpa campur tangan-Mu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, gerakkanlah seluruh gerak langkah kami ini. Gerak-gerak untuk mencari redha-Mu, ya Allah. Bukan mencari nama, bukan mencari kekuatan, bukan mencari populariti, ya Allah.
Kami usahakan ini untuk mencari redha-Mu ya Allah. Redhalah kami yang di dalam dan di luar ya Allah. Redhalah kami yang sakit yang dah sihat ya Allah. Redhakanlah kami dengan kuliah ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau sajalah tempat kami bergantung, tempat kami berserah dan kami berharap ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai di sini dulu Umi menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Anda kata dia tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan Umi sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih ada yang sudi memberikan ruang dan kesempatan masa dan kelapangan untuk menjayakan majlis ini, dan terutamanya kepada pihak penganjur yang sudah bersedia berkorban memberikan apa saja yang termampu untuk membolehkan keluar ini berjalan. Ini merupakan hadiah terbesar, mudah-mudahan imbalannya juga lebih besar daripada apa yang dijanjikan insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin.